Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Arifin, wakil daripada Rakan Kumpulan, ingin membentangkan projek berkumpulan iaitu wawancara bersama Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tenggara. Pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan iaitu latar belakang pemimpin. Pengetua SMK Bandar Tenggara merupakan seorang wanita yang bernama Puan Noraini binti Muhammad Noor. Beliau berumur 50 tahun dan lahir pada 23 Jun 1970. Beliau pula berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Beliau berkhidmat sebagai pengetua sudah 22 tahun dan berkhidmat di SMK Bandar Tenggara sudah 3 tahun. Beliau mula berkhidmat di SMK Bandar Tenggara pada 3 Disember 2017. Pada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, beliau mendapat pendidikan di MRSM Terendak, Melaka, kemudian menyambung pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa dan mengambil ijazah dalam bidang perakaunan dan beliau bekerja di House Cooper selama 2 tahun. Selepas 2 tahun bekerja, beliau mengambil keputusan untuk menyambung diploma dalam pendidikan di UTM dan menyambung lagi pelajaran sarjana pengurusan teknologi juga di UTM. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan mengenai latar belakang institusi. SMK Bandar Tenggara terletak di Kulai Johor dan ia merupakan sekolah terbuka di mana sekolah ini menerima pelajar berprestasi tinggi, sederhana, rendah dan juga mempunyai prestasi pembelajaran yang lemah. Kemudian sekolah SMK Bandar Tenggara sudah berusia 39 tahun dan merupakan sekolah yang tertua di Johor. Sekolah ini mula beroperasi pada 31 Januari 1981. Kemudian sekolah ini juga dinaik taraf kepada Grade B pada tahun 1986 dan seterusnya dirasmikan oleh Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak pada 8 Julai 1996 kerana pada waktu itu Datuk Seri Najib merupakan Menteri Pendidikan Malaysia. Kemudian pada tahun 2000 sekolah ini menerima pelajar tingkatan 6. Pada waktu itu juga sekolah ini mengeluarkan pelajar-pelajar lepasan STPM. Itu saja dari saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh Saudari Istiqamah. Selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Istiqamah binti Muhammad Jismin dan saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan isu pengurusan pendidikan berkaitan penularan wabak COVID-19 di SMK Bandar Tenggara 1. Okay, baiklah, seperti yang kita tahu, krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional terbantut ataupun tertangguh, tetapi dia menjadikan tugasan sebagai seorang guru menjadi semakin mencabar, di mana mereka perlu menyesuaikan diri atau mengadaptasikan diri mereka dengan norma kehidupan yang memerlukan proses PNP dilaksanakan secara atas talian. Okey. Antara isu yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan berkaitan dengan penularan wabak COVID-19 adalah berkaitan dengan kehadiran pelajar serta kerisauan penyampaian maklumat yang kurang berkesan. Dari segi kehadiran pelajar, seperti yang kita tahu, kebanyakan PNP dalam talian adalah terbatas, sangat-sangat terbatas kerana mereka menghadapi pelbagai kekangan dari segi pelbagai aspek seperti ketiadaan alat peranti pintar, kekangan capaian internet serta sikap pelajar itu sendiri. Isu-isu berkaitan dengan ketiadaan alat peranti pintar. Walaupun kita semua berada di abad ke-21, namun tidak dinafikan terdapat segelintir pelajar tidak mempunyai alat peranti pintar ataupun gadget sendiri. Hal ini mungkin disebabkan oleh sikap ibu bapa yang tidak membenarkan anaknya untuk memiliki gadget sendiri dan hanya berkongsi dengan mereka sahaja. Dari segi kerisauan penyampaian maklumat yang kurang berkesan, setiap guru perlu memastikan penyampaian maklumat kepada pelajar mereka adalah berkesan bagi memastikan pelajar mendapat ilmu dan input yang secukupnya yang seperti yang diperlukan. Tapi tidak dinafikan pelbagai peralatan yang boleh digunakan secara atas talian yang menarik dan bagus.
untuk memastikan ilmu itu disampaikan secara secukupnya. Tapi tidak semua guru yang celik teknologi maklumat yang dapat membiasakan diri mereka dengan norma-norma yang baru, terutamanya golongan guru yang boleh dikategorikan sebagai guru veteran. Namun kita sebagai warga pendidik tidak bolehlah menggunakan alasan seperti itu. Kita perlu melengkapkan diri kita dengan penguasaan teknologi digital dan menguasai ilmu berkaitan dengan e-learning untuk memastikan penyampaian ilmu kepada pelajar dan memastikan para pelajar tidak tercecer dalam proses pembelajaran walaupun tidak mengalami proses PMP secara konvensional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Sarah dan saya akan menyambung pembentangan pada hari ini. Okey, jadi saya akan menerangkan berkaitan pengurusan kurikulum sekolah di SMK Bandar Tenggara. Jadi, secara umumnya, sistem pendidikan kurikulum memainkan peranan yang sangat penting dan menjadi salah satu elemen yang mendorong kepada kelancaran sesuatu proses pendidikan itu. Jadi, sistem pengurusan kurikulum di SMK Bandar Tenggara menurut pengetua di sekolah itu iaitu Puan Noraini binti Muhammad Noor, beliau ada menyatakan bahawa di sekolah tersebut pembahagian sistem pengurusan terbahagi kepada 3 unit iaitu unit pendidikan khas, unit arus perdana dan unit tingkatan 6. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sebelah kiri saya, ini merupakan hierarki sistem pengurusan kurikulum di SMK Bandar Tenggara, di mana seperti yang saya terangkan tadi, terdapat 3 unit, tetapi di bawah unit ini terdapat unit lain di mana setiap unit ini mempunyai sistem pengurusan yang tersendiri di bawah kelolaan bidang masing-masing, iaitu terdiri daripada jawatan penolong kanan pentadbiran arus perdana, penolong kanan pendidikan khas dan penolong kanan tingkatan 6. Okey, di bawah kelolaan penolong kanan pentadbiran arus perdana terdapat unit kecil di bawahnya yang dikenali sebagai guru kanan mata pelajaran. Di SMK Bandar Tenggara terdapat 4 jenis guru kanan mata pelajaran yang terdiri daripada guru kanan mata pelajaran bahasa, guru kanan mata pelajaran sains dan matematik, guru kanan mata pelajaran kemanusiaan dan guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational. Unit ini juga berperanan penting dalam mengurus, mengawal dan menyelia bidang masing-masing. Contohnya, dalam bidang guru kanan mata pelajaran bahasa, mereka bertanggungjawab mengendalikan pengurusan dalam subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, setiap guru kanan mata pelajaran di SMK Bandar Tenggara, mereka mempunyai ketua panitia yang tersendiri di bawahnya, iaitu ketua panitia ini pula dibantu oleh setiausaha dan jawatan kuasa panitia. Untuk pengetahuan umum, SMK Bandar Tenggara mempunyai jawatan kuasa pengurusan kurikulum yang terdiri daripada semua penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran dan ketua-ketua panitia. Kewujudan unit jawatan kuasa ini adalah bertujuan untuk melakukan postmortem ke atas keputusan pelajar dalam setiap kali peperiksaan yang dijalankan. Unit jawatan kuasa ini juga akan menguruskan berkaitan analisis pembentangan dan merangka program yang bersesuaian untuk semua pelajar. Salam sejahtera, nama saya Deidre Marsha Denson, AB 190053. Dan saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini mengenai kemahiran pengurusan dan pentadbiran dari aspek kokurikulum. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan serba sedikit mengenai kokurikulum. Kokurikulum merupakan elemen wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kokurikulum juga merupakan aktiviti pembelajaran luar bilik diraja dan setiap sekolah perlu memastikan pelajar mengikuti kegiatan kokurikulum kerana ianya aktiviti yang wajib dan ianya akan membentuk sasya pelajar dari aspek rohani, emosi, mental dan jasmani. Untuk memastikan pengurusan kokurikulum berjalan dengan lancar dan baik, kemahiran perlu ada untuk setiap pengurusan dan pentadbiran di sekolah tersebut. Kemahiran pengurusan dan pentadbiran dalam kokurikulum untuk sekolah menengah kebangsaan Bandar Tenggara terdapat 4 kemahiran iaitu perancangan, pendekatan fokus, pelaksanaan dan penilaian. Untuk perancangan pula, perancangan telah dibuat untuk aktiviti-aktiviti kokurikulum sebelum dan selepas dilaksanakan. Perancangan juga membantu untuk
sentiasa merancang mencari pelapis dalam kokurikulum. Contohnya untuk sukan, untuk kokurikulum, dan juga untuk kelab. Daripada perancangan ini, ianya telah mampu membina strategi dalam kokurikulum untuk sekolah tersebut. Dan penilaian yang kedua iaitu pendekatan fokus, di mana sekolah tersebut ataupun pihak pengurusan dan pentadbiran hanya berfokuskan kepada acara-acara kokurikulum yang mampu mengharumkan nama sekolah. Contohnya, sekolah ini mendapati mereka mempunyai bakat dan mereka mempunyai pelapis yang kuat dari segi sukan balapan dan mereka telah menjuarai beberapa kejohanan di beberapa peringkat. Oleh itu, mereka hanya memfokuskan kepada acara itu dan ini telah memberikan hasil yang baik kepada sekolah tersebut. Kemahiran yang ketiga iaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini mereka telah melaksanakan aktiviti kokurikulum dengan aktif. Pelaksanaan juga dapat memastikan semua pelajar terlibat untuk kegiatan kokurikulum ini. Dan untuk perancangan dan pendekatan fokus itu, setelah mereka merancang, mereka memfokuskan, ini telah terlaksana dalam kemahiran ini. Dan untuk kemahiran yang terakhir iaitu penilaian, di mana kemahiran ini digunakan oleh pengurusan kokurikulum untuk menilai kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan sebuah program. Dan dengan adanya penilaian, kekurangan dapat dikesan dan dapat membuat penambahbaikan di masa hadapan lagi. Dan itulah kemahiran pengurusan dan pentadbiran dalam kokurikulum yang telah digunakan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tenggara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Izri Nazirah binti Wanawi. Okey, saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Hal Ehwal Pelajar. Hal ehwal pelajar merupakan proses pengendalian sumber sama ada manusia atau fizikal untuk mencapai tujuan dan objektif pada tahap yang membanggakan. Okey, hal ehwal pelajar dalam institusi merupakan salah satu jabatan, bahagian atau unit yang biasanya terdapat di banyak institusi seperti sekolah, pusat tuition, kolej dan universiti. Tanggungjawab hal ehwal pelajar biasanya berkaitan dengan tugas-tugas hal ehwal pelajar, disiplin dan pembentukan etika pelajar di luar kuliah akademik. Antara bidang tugas hal ehwal pelajar yang umum adalah disiplin pelajar termasuk mengambil tindakan tata tertib terhadap pelajar yang bermasalah seperti mereka yang terlibat dalam kes rokok, buli dan sebagainya. Seterusnya ialah hal ehwal pelajar di SMK Bandar Tenggara. Di SMK Bandar Tenggara ni disiplin sekolah sangatlah terkawal. Tidak mempunyai pelajar yang bermasalah seperti masalah pergaduhan, kes berat dan tiada masalah pelajar yang merokok kerana adanya pemantauan yang rapi terhadap pelajar daripada guru penolong kanan hal ehwal murid GPKM, guru-guru disiplin serta dibantu badan pengawas sekolah. Yang kedua, mementingkan sahsiah diri. Setiap sahsiah dan kelakuan baik atau buruk pelajar di sekolah akan direkod dalam sistem sahsiah iaitu Sistem Sahsiah Diri Murid SSDM. Pengetua sekolah ini juga menekankan bahawa pelajar tidak pandai tidak mengapa tetapi jangan biadab. Kata Puan Nuraini iaitu pengetua sekolah SMK Bandar Tenggara. Yang ketiga ialah kehadiran pelajar. SMK Bandar Tenggara menggunakan sistem biometrik yang menggunakan thumbprint iaitu cap jari sebagai rekod kehadiran pelajar yang akan masuk ke aplikasi Pepatih My Sekolah. Notifikasi murid hadir akan dihantar terus kepada penjaga yang menggunakan aplikasi Pepatih My Sekolah. Jadi, murid akan takut untuk pergi sekolah kerana ibu bapa akan mengetahuinya. Yang keempat, bimbingan dan kaunseling. Pelajar yang mempunyai masalah kewangan akan diberi kupon kantin iaitu sebanyak RM3 sehari yang ditanggung oleh pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Pelajar yang mempunyai masalah seperti masalah keluarga dan masalah tekanan juga boleh terus berhubung dengan guru bimbingan dan kaunseling bagi mendapatkan nasihat. Itu sahaja daripada saya. Boleh ke pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nazrina binti Hazim akan meneruskan perbentangan pada bahagian 3 iaitu pengurusan kewangan di SMK Bandar Tenggara. Menurut Mahashim Bajuri 1994, pengurusan kewangan merangkumi prinsip-prinsip pengurusan biasa yang melibatkan kegiatan merancang, mengatur, mengurus, mengarah, melaksana, mendorong, mengawal dan terakhir sekali melapor.
Di SMK Badan Negara yang diketuai oleh Puan Nuraini selaku pengetua akan menentukan pentadbiran kewangan sekolah, mengendalikan sistem kewangan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam laporan perintah kewangan. Yang ketiga, mengkaji dan mematuhi setiap prosedur kewangan. Yang keempat, melicinkan sistem kewangan sekolah. Dan yang terakhir sekali adalah melaksanakan pengurusan kewangan secara sistematik bagi memenuhi sikap, kemahiran dan kepimpinan pengetua. Di SMK Bandar Tenggara terdapat beberapa aktiviti pengurusan kewangan sekolah iaitu pengurusan kewangan dalam bentuk bantuan geran per kapita mata pelajaran PCG bagi setiap mata pelajaran. Guru-guru penitia akan membeli bahan bantu mengajar sama ada modul yang hendak diberikan kepada para pelajar atau disimpan demi keperluan pada masa hadapan. Penyeraan per kapita untuk mata pelajaran dan penyelenggaraan sekolah akan diberikan mengikut jumlah pelajar di sesebuah sekolah tersebut. Selain itu, terdapat juga lain-lain perbelanjaan berulang tahun iaitu aktiviti yang di mana akan digunakan untuk aktiviti penyelenggaraan sekolah seperti tandas tersumbat dan cermin pecah. Kerjasama di antara Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan juga Badan Koperasi Sekolah akan membantu dalam mengurus kos perbelanjaan dan memenuhi keperluan pelajar di sekolah. Kita dapat menyimpulkan di sini bahawa kerjasama di dalam organisasi pentadbiran sekolah dapat mengatasi setiap kelemahan dengan ditadbir secara bijaksana supaya mencapai matlamat organisasi pentadbiran kewangan yang cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasad Meti Jasmine dan saya meneruskan pembentangan seterusnya. Saya akan membentangkan tentang bahagian pengurusan pejabat. Pengurusan pejabat memiliki kaitan dengan mengatur dan menyusun pentadbiran pejabat. Selain itu, pengurusan pejabat juga menyediakan peraturan dan kaedah bagi melaksanakan sesebuah tugas, di samping melaksanakan pengurusan kaki tangan dan pengelainan alatan atau perabot. Kemahiran pengurusan dan pentadbir dalam pendidikan diketuai oleh pengetua. Selain menguruskan hal ehwal pelajar dan guru, pengetua juga harus melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pengurusan pejabat. Antara tugas pengetua berkaitan pengurusan pejabat adalah yang pertama, memastikan rekod guru, staf sokongan dan murid telah diselenggara. Yang kedua, memastikan urusan surat menyurat dilaksanakan. Yang ketiga, memastikan pengurusan fail pejabat, maklumat dan data dilaksanakan agar aktiviti penambahbaikan dapat dilakukan pada masa akan datang. Yang keempat, memastikan buku maklumat aktiviti persekolahan disediakan dengan lengkap pada setiap awal tahun dan sentiasa dikemas kini. Yang kelima, memastikan tugas guru dan staf sokongan selaras. Yang keenam, memastikan pengurusan pejabat dilaksanakan dengan cekap berlandaskan prinsip dan peraturan. Yang ketujuh, memastikan maklumat pendekatan dan teknologi terkini digunakan dalam pengurusan pejabat. Yang kelapan, memastikan utiliti seperti alat, perlengkapan dan kemudahan pejabat diuruskan. Yang kesembilan, memastikan kemudahan fizikal sekolah digunakan dengan optimum. Yang terakhir ialah memastikan keadaan pejabat dalam keadaan yang harmoni. Pentadbiran dan pengurusan pejabat sekolah yang dipimpin oleh pengetua dibantu oleh anggota kumpulan pelaksana AKP. Anggota kumpulan pelaksana AKP ini terdiri daripada ketua pentadbir, pembantu pejabat, pembantu tadbir kewangan, pembantu pengurusan murid dan pembantu makmal. Tetapi di SMK Bandar Tenggara iaitu pembantu tadbir kewangan tiada buat masa kini kerana telah dinaikkan pangkat. Oleh disebabkan itu, tanggungjawab yang digalas oleh pembantu tadbir kewangan telah digalas oleh ketua pentadbir. Yang seterusnya ialah tanggungjawab anggota kumpulan pelaksana. Yang pertama, menguruskan gaji. Yang kedua, menguruskan pembelian barang sekolah. Yang ketiga, menguruskan pembayaran selama 14 hari. Dan yang keempat ialah menguruskan aktiviti surat menyurat. Puan Nuraini menyatakan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan pejabat iaitu anggota kumpulan pelaksana AKP adalah amat penting dalam membantu beliau mentadbir pengurusan pejabat. Anggota kumpulan pelaksana AKP ini merupakan tulang belakang kepada pengurusan pejabat dan jika mereka tiada dalam pengurusan pejabat ini, maka sistem pendidikan dan persekolahan tidak mampu berjalan dengan sistematik dan berkesan. Sekian sahaja dari perbentangan dari saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan hubungan SMK Bandar Tenggara dengan komuniti luar. Okey, secara umumnya penglibatan warga komuniti dalam pengurusan sekolah tidak dapat dinafikan kepentingannya. Hal ini demikian kerana hubungan yang terjalin antara sekolah, pihak sekolah dan komuniti luar menunjukkan saling kebergantungan antara satu sama lain. Hubungan ini dikenali sebagai hubungan timbal balik di mana persetujuan antara
dua pihak perlulah dicapai sebelum sesuatu keputusan dilakukan. Contohnya, jalinan hubungan ini lihat sebagai batu loncatan dalam mengembangkan aktiviti-aktiviti sosial sama ada di dalam ataupun di luar sekolah. Bagi definisi komuniti, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, komuniti bermaksud keseluruhan orang yang tinggal di sesuatu tempat, di daerah, negara dan sebagainya yang di bawah satu bentuk pemerintahan. Menurut pendapat Paul Spiegel pula, beliau mendefinisikan komuniti sebagai kumpulan komuniti yang dikaitkan dengan ciri atau budaya yang sama atau sekumpulan komuniti yang dihubungkan melalui hubungan sosial. Okey, seterusnya, menurut Pengetua SMK Bandar Tenggara iaitu Puan Noraini binti Muhammad Noor, beliau ada menyatakan bahawa golongan komuniti yang paling terdekat dengan sekolah adalah ahli-ahli masyarakat yang terdiri daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG. Namun begitu, penubuhan persatuan ini dilihat tidak begitu aktif, di mana ibu bapa tidak bergerak aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah kerana kebanyakan ibu bapa pelajar sibuk dengan kerjaya masing-masing dan tiada masa untuk meluangkan waktu untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah. Contohnya, ibu bapa tidak menghadirkan diri dalam aktiviti yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti aktiviti gotong royong dan sebagainya. Walaupun begitu, berbangga dengan sikap ibu bapa yang bertanggungjawab dalam melunaskan yuran PIBG. Okey, seterusnya, guru-guru di SMK Bandar Tenggara juga bergiat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti sosial yang dianjurkan oleh komuniti seperti di antara mereka terdapat yang memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa di surau atau masjid. Selain itu, para pelajar juga turut mengambil bahagian dalam aktiviti sosial yang dianjurkan oleh komuniti seperti majlis sambutan Maulidur Rasul dan aktiviti kemasyarakatan yang lain seperti gotong royong dan sebagainya. Walaupun begitu, hubungan antara pihak sekolah dan komuniti tidaklah begitu rapat atau aktif. Hubungan ini masih terjalin, tetapi libatan komuniti dalam program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah masih belum mencapai tahap yang baik. Menurut Puan Noraini lagi, hal ini berlaku ekoran dari pelbagai sudut atau faktor. Contohnya seperti sudut politik. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana pihak sekolah dan pihak komuniti berkait rapat antara satu sama lain dalam membangunkan institusi yang bergelar sekolah. Ini ialah cabaran yang dihadapi oleh pengetua dalam menguruskan sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, pengetua tersebut telah menjelaskan tidak terdapat begitu banyak cabaran serius yang dihadapi buat masa ini, tetapi beliau juga telah menyatakan beberapa cabaran seperti hubungan pelajar, di mana pelajar kurang berkomunikasi dengan guru-guru apabila mereka mempunyai masalah, dan ini telah menyebabkan guru tidak dapat mengesan pelajar yang mempunyai masalah. Cabaran yang kedua iaitu penglibatan ibu bapa, di mana ibu bapa kurang memberi sokongan dalam program PIBG kerana mereka menganggap bahawa anak-anak mereka sudah besar dan mereka tidak perlu menghadiri program-program sebegini lagi. Dan ini telah menjadikan cabaran untuk pengetua tersebut dalam menguruskan sekolah. Cabaran yang ketiga iaitu akademik pelajar, di mana pengetua perlu memastikan akademik pelajar sentiasa mencapai grade sekolah, iaitu 100% lulus SPM untuk tahun ini. Dan cabaran yang keempat iaitu pembentukan sasya pelajar, di mana sasya pelajar merupakan suatu perkara yang penting untuk pengetua tersebut, dan beliau menginginkan pelajar-pelajar beliau sentiasa mempunyai sasya yang baik. Oleh itu, beliau perlu memastikan sasya pelajar dibentuk, terutamanya pelajar yang akan tamat pelajaran dalam SPM tahun ini. Dan ini menjadi cabaran apabila terdapat banyak pengaruh-pengaruh luar yang akan cuba mempengaruhi pelajar-pelajar di sana. Dan itulah cabaran yang dihadapi oleh pengetua dalam menguruskan sekolah tersebut. Terima kasih. Okay, baiklah, kesimpulannya yang dapat kami lakukan di sini adalah penularan
pandemik COVID-19 ini telah membuka ramai mata dan ramai pihak termasuk dengan para pelajar di mana kesedaran mereka untuk mematuhi peraturan dan pelaksanaan pembelajaran secara atas talian atau secara maya adalah antara implikasi situasi yang telah berlaku di negara kita. Oleh itu, kami berharap agar barisan pemimpin pendidikan kita tidak leka dalam dengan perspektif konsep pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH yang seperti yang telah dinyatakan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK terhadap impak pada COVID-19. Okay, penekanan terhadap konsep PSH yang dimana merupakan di antara elemen yang penting di dalam FPK yang perlu menjadi teras tindakan semua pihak. Baiklah, seterusnya kami turut berharap agar warga pendidik Malaysia tidak hilang semangat untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar yang di mana mereka merupakan satu aset penting negara dan mengharapkan penyampaian ilmu kepada mereka dapat dilaksanakan secara berkesan dan efisien walaupun pelbagai cabaran dan rintangan yang dihadapi dalam proses PNP semasa penularan wabak ini. Namun tidak mustahil juga bagi para pendidik untuk berjaya dan terus maju serta kreatif dalam mempelbagaikan lagi sesi pembelajaran tersebut. Selain itu, kami turut berharap juga agar warga pendidik tidak berhenti untuk terus meneroka secara dalam lagi tentang peralatan bantuan mengajar secara atas talian bagi memastikan input yang diperoleh daripada pengajaran atas talian adalah sama bagus seperti pengajaran secara konvensional. Dan akhir kata daripada kami berharap agar segala usaha murni oleh semua pihak akan berterusan demi meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia dan dapat dimanfaatkan oleh para pelajar semua. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.